Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana Allah telah memberi kita peluang untuk berada dalam bulan yang sangat barakah, bulan yang mulia dan bulan Ramadan ini, di mana di awalnya adalah rahmat, di pertengahannya adalah pengampunan dan di penghujungnya adalah penghapusan dosa. Dan bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan rahmat, bulan kesabaran, bulan pengampunan dan bulan ujian. Jadi perkataan sabar ini memang selalu kita dengar. Hari-hari kita akan dengar perkataan sabar ni. Tapi ketahuilah, sabar ni adalah satu ungkapan yang mudah untuk diungkapkan tetapi berat untuk kita laksanakan. Allah juga pernah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang bermaksud, hai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu, orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini akan mendapat kebaikan dan bumi ini sangat luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahala dengan tidak terkira. Di sini Allah nak menunjukkan bahawa ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar ni sangat-sangatlah hebat dan sangat-sangat banyak. Apa itu sabar? Sabar itu bermaksud menahan ataupun meninggalkan. Jadi kat sini cikgu akan kongsikan 3 sabar yang kamu hari-hari akan lalui. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Jadi cikgu akan pergi yang pertama, iaitu sabar dalam mentaati perintah Allah. Jadi perintah Allah, bagi contoh adalah solat. Solat adalah perkara wajib yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau kita tak sabar, kita tak akan boleh laksanakan perintah Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila nak solat, time tu lah kita sakit lah, kita demam, pening kepala, lepas tu penat. Yang selalu adalah malas. Itu memang selalu ada kan. Kadang-kadang nak solat, time tu lah sibuk nak tengok telefon dan sebagainya. Kalau kamu tak betul sabar, yang ingat bahawa ganjaran Allah untuk orang yang menjalankan perintah Allah itu besar, kita takkan buat. Jadi contoh yang lain, berpuasa. Macam sekarang kita berpuasa, kadang-kadang bila tengok iklan kat TV, tengok ada iklan KFC, iklan McD dan sebagainya, air sedap lah, air katira, air apa semua ada dekat TV. Kita tengok macam sedap je kan, tapi kita sedang puasa, kita sedang menjalankan perintah Allah. Jadi kita perlu bersabar, sebab kalau kita tiba-tiba ingat nak makan itu dan sebagainya, rasa macam nak makan KFC dan sebagainya, benda itu akan mengganggu dalam kita menjalankan perintah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Jadi kita ambil contoh satu larangan Allah, iaitu mengumpat. Jadi kita tahu Allah sangat larang untuk kita mengumpat. Ada satu surah yang diturunkan menceritakan tentang pengumpat, iaitu surah Al-Humazah. Jadi kita tengok pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatin lumazah. Jadi apa maksud dia? Maksudnya adalah celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa yang nak ditunjukkan di sini, yang Allah katakan celaka kepada pengumpat dan juga pencela. Ini menunjukkan yang Allah sangat membenci orang-orang pengumpat, iaitu Allah membenci perbuatannya. Allah tidak membenci manusia, tapi Allah membenci perbuatan manusia yang mengumpat. Sebab kita tahu Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Yang dibenci adalah perbuatan kita, iaitu mengumpat. Jadi dalam surah itu juga ada menceritakan orang-orang pengumpat ni akan dicampakkan dalam api neraka, iaitu neraka Hutamah. Apa yang dikatakan Hutamah? Hutamah adalah api yang dinyalakan oleh Allah SWT. Okey, kita ambil kisah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, Jibril telah mengajar Nabi Adam lah macam mana tanam dan sebagainya, dan salah satunya adalah macam mana nak masak. Jadi masa tu Nabi Adam tanyalah, macam mana nak, apa yang digunakan untuk kita masak ni. Jadi dia mana dapat api. Jadi apa yang Jibril lakukan adalah Jibril telah mengambil api daripada neraka yang sebesar hujung jarum dan telah dicelupkan ke dalam 7 lautan di bumi ini. Dan itulah api yang kita ada di
dunia ini. Tapi itu cuma bayangkan dia sebesar hujung jarum dan dah dicelupkan. Tapi yang di dunia ni pun kita belum tentu kita boleh tahan dengan kepanasan dia. Nak dibandingkan dengan apabila di neraka adalah 70 kali lebih panas daripada yang apa di dunia ini. Jadi kita kena tinggalkan segala larangannya, kita perlu bersabar. Jangan lakukan segala larangan yang Allah perintahkan, jangan buat. So macam mana? Kita sabar dan sebab kita kena fikir yang ada ganjaran yang Allah akan berikan di kemudian hari nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang ketiga, kita pergi kepada sabar dalam ujian Allah. Okey, dalam hidup kita ni macam-macam ujian kita akan lalui. Ujian kesihatan, ujian kekayaan, ujian miskin, ujian kematian untuk orang sayang, itu macam-macam ujian. Dan kalau kita dengar cerita kawan-kawan ataupun cerita diri kita sendiri, macam-macam ujian kita akan lalui. Jadi itu adalah kesabaran yang kita akan lalui hari ini. Okey, cuba bagi contoh. Kaya tu pun sebenarnya adalah satu ujian. Allah memilih seseorang tu untuk jadi kaya sebab Allah nak tengok apa yang dia buat dengan kekayaan yang dia ada. Adakah dia membantu orang miskin, adakah dia buat untuk kemaksiatan, ataupun dia gunakan kekayaan dia untuk diri sendiri. Begitu juga dengan miskin. Kadang orang miskin ni bila miskin, apa dia buat? Adakah dia rasa macam marah dengan Allah? Adakah dia redha? Contoh kalau dia berusaha untuk kerja dan sebagainya tapi masih miskin. Jadi sebenarnya yang Allah berikan tu, Allah telah pilih seseorang untuk kaya, untuk miskin, untuk sakit. Jadi Allah nak tengok macam mana dia menerima ujian yang Allah bagi pada dia pun. Ataupun kadang-kadang bila kita nak exam, kamu nak exam, tiba kamu sakit, nak SPM nak pergi tiba kamu rasa sakit perut lah, kamu tak sihat, boleh nak buat. Jadi kita kena sabar sebab itu adalah ujian Allah. Kita kena kuatkan diri kita untuk jangan fikir sangat tentang sakit tu. Sama juga dengan ujian, iaitu ujian dengan kematian dengan orang-orang yang kita sayang. Kadang yalah, cikgu pun ada dengar ada kawan-kawan kita yang kematian ibu bapa pada umur yang muda. Jadi jangan rasa down, itu adalah ujian. Allah akan memberikan ujian kepada hamba-Nya yang mampu sahaja. Jadi bila Allah bagi ujian tu, sebenarnya kesabaran yang kamu berikan itu akan mendapat ganjaran yang sangat hebat daripada Allah SWT. Ataupun sekarang ni lah contohnya tengah PKP. Tengah PKP ni pun sebenarnya satu ujian. Jadi kita sebenarnya time PKP ni kita tak boleh nak buat benda yang selalu kita buat. Okey? Kadang-kadang kita selalu keluar pergi pergi lepak zan dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ni waktu PKP dah dekat 2 bulan lebih ni, tak boleh buat apa, kita duduk diam di rumah. Tapi kamu kena fikir hikmah di sebalik PKP ni adalah untuk kita beribadah kepada Allah lebih lagi dalam bulan puasa ni. Sebab kita kena ingat puasa ni adalah satu ibadah yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab bila kita berpuasa, ibadah ni antara kita dengan Allah. Hikmahnya adalah amanah kita terhadap diri kita dan amanah kita terhadap Allah. Sebab contohnya kalau kamu solat, kita nampak orang solat, cikgu suruh kamu solat, kamu solat daripada diri, nampak okey, sekolah ni dah solat. Untuk bayar zakat, depan kita bayar, kita nampak dah dia dah bayar zakat. Tapi kalau puasa, contoh cikgu tanya, puasa tak hari ni? Cikgu tanya tengah hari, puasa. Tapi kita tak tahu pagi tadi dia dah balon mi goreng. Kan kita tak tahu. Jadi kita kena sabarlah dengan ujian yang Allah berikan. Jadi itu saja perkongsian cikgu. Iaitu 3 sabar yang kamu akan lalui setiap hari. Iaitu yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Semoga kita terus bersabar dan moga-moga kita mendapat ganjaran yang sangat hebat dan asbab untuk kita masuk ke syurga Firdaus Allah, insya-Allah. Di samping cikgu membuat perkongsian, cikgu juga muhasabah diri cikgu, dan cikgu harap kamu juga muhasabah diri untuk menjadi lebih baik, untuk upgrade diri kita. Semoga kita terus istiqamah dalam melakukan ibadah, terus lepas bulan Ramadan pun terus buat, terus baca Quran, terus solat cukup 5 waktu, solat sunat dan sebagainya. Semoga Allah terima
semua ibadah kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Kita pun tak pasti sama ada kita akan jumpa di Ramadan akan datang. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, hashtag stay connected to Allah, hashtag Allah jaga kita, hashtag stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.